نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا البيان اللهم أدخلنا من عبادك الصالحين. Alhamdulillah, ya, sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita dapat kita sama-sama mau bermuzakarah untuk sama-sama kita memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana menuntut ilmu atau belajar adalah satu kewajiban kita, tak boleh kita nak tinggal. Kerana dengan belajar inilah dapat kita tahu, dapat kita baiki amalan-amalan kita untuk menjadi sempurna, untuk amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan belajar sajalah dan untuk nak buka jalan kepada kita, untuk kita nak faham dan nak erti daripada hukum Allah Ta'ala, lebih lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, marilah sama-sama kita pasangkan niat kita untuk kita nawai itu kita ikhlas kita kepada Allah SWT. Semoga kita belajar ini untuk kita nak baiki diri kita, untuk nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak ada jalan lain dah untuk kita nak selamat di dunia dan di akhirat selain pada kita mengikut ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita hidup di dunia, kita hidup tak lama, dan kita akan meninggal dunia ni dan kita akan pergi menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, dah kita, kalaulah kita tu panggil silap jalan, maka kita akan sesat selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita sesat atas dunia lagi, barulah kita dapat baiki diri kita. Semoga kita boleh baiki. Kalau kita sesat di akhirat esok, dah tak boleh buat apa. Oleh itu, marilah sama-sama kita sungguh-sungguh belajar memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk kita untuk belajar ni cara mati, karena kita tak lepas pada mati. Mati ini paksa untuk cari kita pergi jumpa dengan mati. Walau kita tak usah tahu mana pun, kita mesti kita jumpa dengan mati. Dengan itulah mati itu adalah kewajiban kita dah
kita mesti kena mati. Yang kewajipan kita laginya yang kita kena cedek berkalai untuk nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mati mesti kita kena mati dah. Kalau kita pergi dengan tak ada berkalai gitu, bagaimana kita nak hidup di alam satu alam lagi, alam kekal abadi? Tak boleh kita nak balik pada dunia mula dah, karena dunia sudah hancur. Sebab itulah kita di hari ini kena membetuli amalan kita, barulah Allah Ta'ala terima amalan kita. Mati adalah satu ujian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena di atas dunia ni, kita hidup di dunia ni untuk kita beramal, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun di akhirat esok tempat balas dah. Sampai banyak Allah Ta'ala cerita dalam ayat dia, ayat suci Al-Quranul Karim. Banyak sesat di akhirat esok. Banyak nak klik, minta nak klik dari dunia mula doa amal soleh. Oleh itu marilah sama-sama kita. Walaupun seminggu sekali kita nak ada belajar. Karena belajar ni adalah satu untuk nak akak iman kita, untuk nak baru iman kita, untuk nak akak semangat kita. Kalau tak ngaji, tak gapo, maka kita tu hidup lala tak dunia. Wabtari fima ataq Allah. Jadi kita hidup tadinya ni untuk dunia saja, bukan akhirat ni. Lupa pada akhirat. Sedangkan Allah SWT suruh kita lupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya dunia tu Allah Ta'ala tak bagi kita lupa ya. Suruh kita kacau untuk kita nak hidup di akhirat. Kemudian jangan kamu lupa nasib. Hidup kamu tak dunia. Sekadar kamu nak pakai baju, nak pakai kereta, nak sarang hidup. Itu ya nasib dunia. Kadang-kadang kita hari ini banyak ke sungguh dunia, akhirat lupa. Akhirat tu, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bos apa nu barulah kita tu kabar, tapi kabar tak guna. Minggu lepas ni kita belajar masalah semaya hadiah. Semaya hadiah tu, banyak lagi tempat kita ada semaya hadiah. Pak kita jelas ya, ada semaya hadiah itu adalah satu hadis mogok, hadis yang dibuat oleh Syiah. Kalau hadis sahih ni Allah, kita bakal upah yang mau lah semaya hadiah. Karena tak ada sesuatu kubur, boleh upah semaya hadiah ni, sesuatu kubur tak ada. Karena mai 4 rakaat Allah Ta'ala hantar malaikat 70,000 malaikat mai jaga kita sampai hari kiamat dalam hadis mogok. Itu amalan kita banyak kita dapat amalan hari ini. Dan sudah mai 4 wisata kepada tubuh untuk semaya semaya hadiah niat pandang sampai kepada si maya. Itu kita belajar yang lepas dah. Kemudian kita semaya masalah belajar semaya di atas kubur. Semaya di atas kubur ni misalnya orang kita mati dan jauh-jauh kita tak ada lagi. Dan hak hadisnya jangan lebih pada sebulan. Boleh lagi kita semaya mayat atas kubur. Kita bicara misalnya kita jauh, kalau tak apa kita boleh semaya lalu. Kalau kita tak ada lagi, kalau kita jauh mati dan kita pergi tu dengan ginawak kita boleh pergi kubur lagi dan kita pergi boleh semaya mayat di atas sedang kita mati tu dalam masa sebulan. Itu mengikut hadis. Dan ada beberapa ulama tu ikutlah, ada apa boleh semua hidup boleh juga. Lagi kita tak semaya tak dia, boleh kita semaya di atas dia. Dimakan juga semaya gaib. Dan semaya gaib pun banyak ulama dapat kata di masa sebulan. Mengikut hadis semaya tak kubur tak ni, ya kiyah di atas semaya tak kubur tak ni. Dalam masa sebulan boleh lagi kita semaya gaib. Patut dengan ringkasnya kita belajar minggu lepas. Pada malam ni insyaAllah sudah semaya siap. Galiknya kita usul mayat nak pergi kubur. Mengikut satu hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wada'at al-janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihah qala qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabun biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'a al-insanu la sa'iqa. Hadis ini pada Abi Sa'id Al-Khudri berkata,
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila diletak jenazah mayat lah, nah di atas musuh tu, di atas pikul, di atas bawah orang musuh tu, fa in kanat salihah, maka jika adalah mayat atau mayat yang baik, yang soleh, yang salihah, berkata mayat tu kecil, dia ada usul tu, dia kata nak qaddimu ni cepat-cepat pergi kubur. Dan mayat orang soleh ni duk tang musuh tu, dia kata lah suruh orang musuh tu cepat-cepat suruh pergi kubur, kerana dia gembira. Itu orang salihah. Wa in kanat ghairu salihah, dan jika mayat tu tidak soleh, nah qala dia kata juga bodoh tang musuh nak pergi. Qalat li ahliha, berkata bagi ahlinya, ya wailaha aina tazhabuna ya, celaka, di mana kok kamu nak pergi aku? Nah, aku tak segi kubur, jerit lah dah mayat ni duk teriak, tak segi lah kubur. Kalau mayat tu mayat ghairu salihah, dia duk teriak tu, kata-kata dia ada supuh diri duk teriak tu, ya semua sautuha kulla syai, semua orang dengar belakang. Nah, illa insan, kecuali manusia kita tak dengar. Hal itu jerit itu tiada segi kubur. Ya, tapi anak pergi, nah tempat rumah tanah, rumah sepi, rumah ulat, nah rumah ada muka Nabi, ada ulat, ada kalau, ada cukup dari kubur, dia nak pergi lagi, dia tak kaya khabar nak situ. Tapi itulah dia kata dengar suara itu teriak tak segi itu, jerit tak segi itu, kecuali manusia tak dengar. Walau sami al-insan, jika manusia terdengar itu teriak tak segi kubur tu, tak seekor anda saya pintar manusia ubah. Tak ada usaha, maka ubah lalu dah takut kalau dengar suara itu jerit tak segi kubur. Ya, sampai itulah kita learning tu, mati mesti dah perlu buat bekal, tak penting. Nah, bekalnya kita untuk nak hidup dari kubur. Banyaknya kita dah mati ya. Kalau mati tak gaduh, kalau hidup tu nak gaduh. Nah, nak wibala pada mati. Nah, nak gaduh lah. Nah, gaduh sedekah, gaduh gambar. Tapi si mati ni kebiasa hidup tak ada apa-apa. Tak ada niat. Nah, tak ada uak pas dia bekal untuk pergi ke dalam kubur. Itu di antara hati. Nah, dia suruh kita tu cepat-cepat asri'u bil janazah, suruh cepat. Nah, pikul tu pergi cepat-cepat, jangan jalan kau, pergi cepat di kubur. Kemudian cara pergi kubur ni kata yusannu lil muslim ittiba'u janazah kull muslim khassa man lahu fadlun min qaribin hamimin aw zirahim aw sadiq wa nahwihi. Disunnah bagi orang Islam dah sudah mayat pakai ikut belakang jenazah, pakai ikut mayat belakang. Lebih lagi orang yang kita mati, orang yang ada terlebih tu, dan saat kita tu kita kena ingat tak sutai wangi tata kubur. Dan saudara kita, diri kita sekapung tu sudah mayat pak, kita kena di atas tapak kubur. Itu satu sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mayat pak selai tak ada. Nah, kena di atas tapak kubur. Kalau sutai pada atas apik sekali. Nah, atas saudara kita di kubur. An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'udul marid wa ma'al janazati tuzakkirukum al-akhirah, rawahu Ahmad bin Hanbal wa Jabir. Dan pada Abi Sa'id lagi, nah Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'udul marid, so kita tak sakit, ngaji dapat sakit dulu. Fatuwanshu ma'al janazah, hendaklah kamu jalan bersama jenazah, ikut jenazah lah, jalan lagi. Tujuan apa? Tuzakirukumul akhirah. Tujuan untuk mengingatkan kamu untuk hari akhirat. Nah, kita pergi itu untuk kita mengingat kepada alam akhirat. Nah, saya pilih hadis. Nah, tak ada baca ulama, tapi saya nak ayat tak dapat ulama dan sebagainya. Ini saya baca hadis jaga masalah sunnahnya jalan. Nah, turut mayat itu jalan hak sunnah. Satu hadis lagi daripada Anas, berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yushidu janazah imri'in muslim illa kana lahu qira' min al-ajri fa in qa'ada hatta yusawwi 'alayha kana lahu qiratani min al-ajri kullu qira'atin mithlu Uhud
Rawahu Abu Ya'la wa Tabarani fil Awsat. Hadis ini pada anak ayat terlebih kita ikut jenazah di kubur. Tidak ada orang Muslim menyaksikan jenazah seorang Muslim kecuali adalah baginya kira minal ajri, satu kira dari pahala tu hewi. Fa in qa'ada pasti yang kisah kudu pasti hidup kubur. Tak sampai gelek hatta isawi alaiha hingga isawi mana taruh mayat sudah kana lahu qiratan bagi dia boleh dua kira pula minal ajri pada pahala. Tiada satu kira tu mislu Uhud, sumpah bukit Uhud. Boleh pahala besar kita pergi. Nah, di ittiba. Satu sunnah dah, lepas tu boleh pahala besar pula. Kita ikut mayat, sampai kubur, lepas tu kita duduk semua tu sampai orang simpan siap. Nah, barulah kita kelih. Ittiba'ul janazah sunnatul lirijal. Ini sunnah bagi lelaki. Tina tak ada sunnah. Nah, masalah turut jenazah di kubur. Sebagaimana telah riwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nahaina an ittiba'il janaiz. Ummi Atiyah ni seorang sahabat Tina, dia kata Nabi larang kok kami turut mayat di kubur hati. Itu sunnah bagi lelaki, Tina tak boleh turut, tak ada sunnah. Walan takun an-nisa yakhrujna ma'al janaiz ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi tak ada seorang pun tertuai turut jenazah di kubur dan ittiba' jenazah. Tertuai nak sunnah ni kata tak ada, kerana tak ada sunnah bagi dia. Hal ni sunnah bagi untuk lelaki saja dan untuk di ikut mayat di kubur. Nah, itu ittiba' jenazah. Fatuha yustahabu lahu an yusalli 'alaiha wa yatba'uha ila al-qubur mimma yaqifu hatta tudfan. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittaba'a janazati muslim imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafnihi fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn kullu qirat mislu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Daripada Abi Hurairah, siapa-siapa ikut jenazah muslim kerana keimanan dan kerana harap pahala kepada Allah Taala, wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha. Pasti yang dismayat ke tunjuk saja tak yang dismayat pada turut jenazah. Lepas tu siapa dia tu sudah tanik wa yaqra man selesai min dafniha. Fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn. Dia boleh buat pahala. Nah, tiap-tiap satu kira tu serupa dengan jabat hukum. Dua hadis. Ini hadis sahih bakal. Hadis Bukhari Muslim. Lepas tu cara jalan, nak jalan mana? Jalan duduk belakang ke, di kanan ke, di kiri ke, di depan ke. Nah, cara tu ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal masyu ma'al janazati sawa'un kanat amamaha aw khalfaha aw an yaminiha aw shimaliha sawa'. Kita jalan ittiba' al-janazah ni boleh lah kau nak duduk kiri pun boleh, nak duduk kanan boleh, nak duduk depan boleh, nak duduk belakang boleh. Kiri mayat. Nah, nak duduk depan mayat pun boleh, belakang kanan boleh, kiri boleh, belakang boleh. Semua tu boleh pahala serupa sawak. Nah, boleh pahala belakang. Wa amma kaunul mutaqaddim 'alaiha wal muta'akhir anha sawa'. Supaya orang itu dulu pada mayat, duduk belakang pada mayat. Nah, itu sumpah pahala. Sawak maknanya pahala boleh sumpah belakang. Boleh satu kira. Patut pergi kalau duduk tunggu sampai mayat simpan siap baru boleh dua kira. Lamma sabata fi sahih Muslim ini sebagaimana tercatat dalam sahih Muslim anna sahabat kanu yamsuna haula janazati ibni Dahdah. Para sahabat mereka itu berjalan di keliling mayat Ibnu Dahdah masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya kita boleh turun. Nah, pak kita tak ada dapat mayat tak ada dah. Banyak ke pak kita duduk belakang lah. Tak ada apa sunnah belakang. Depan boleh, kiri boleh, kanan boleh dan duduk belakang mayat pun boleh. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas kalau kita ni masa Nabi ya naik kuda. Dah, turun mayat besok kubur jauh. Pak kita naik motor, naik kereta. Nah, sunnah jalan tapi boleh juga kita nak naik motor kalau banyak pak kita naik motor. Nah, turun mayat.
Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rakibu khalfal janazah wal mashi. Orang naik kenderaan masa Nabi naik kuda kan. Di belakang jenazah wal mashi dan belakang jalan. Nak jalan dulu baru orang naik kenderaan itu belakang dan tu lagi. Nah. Habis itu wal mashi ar-rakib khalfal janazati wal mashi amamaha qariban minha an yaminha wa an yasariha. Jadi hodok kiri duduk kanan orang jalan, duduk lepas mana banyak orang jalan, lepas tu barulah orang nak mutu naik kereta, naik iring lagi. Nah itu satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak lagi hadis cerita masalah cara jalan tu banyak ni. Nah kita ni kalau banyak kampung tak jalan tu banyak lagi dulu. Depa di kita pergi maya jauh tu tak ada lah. Nah kadang-kadang kereta kadang nak keluar kita nak turun tak boleh. Nah ada kampung kita tak ada apa. Nah, kalau ada jenazah, ada mayat, pergi kubur, kita nak pahala, kita berhenti. Nah, tapak kubur dan sebagainya. Walafzu Ahmad wal Nasa'i wa Tirmidzi al-rakib khalfal janazah wal masih haitsu sya'a minha. Orang naik kenderaan itu di belakang jenazah, dari jalan itu ikut je kanan, nak dari kanan, nak dari kiri, nak dari belakang. Ini hadis ini Sahihul Albani fi Sahih Al-Jami'. Nah, itu satu hadis cara masalah cara turuk mayat. Dia kata lakin al-afdal al-masyu. Afdalnya kita jalan ke mayat. Daripada kita naik kenderaan. Kenapa? Li'anna al-ma'hud anhu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya masa Nabi itu Nabi sendiri jalan. Walam yarid annahu raqiba ma'ha. Tidak ada waris hadis Nabi naik kenderaan itu mayat. Bal qala Sauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al janazah. Hadis mari sahabat itu Rasulullah sallallahu ni duk turut mayat. Lepas tu orang mari utar dia suruh naik. Ya, satu kenderaan suruh Nabi kita naik. Fa aba an yarkabaha. Nabi angin tak naik. Nah, sahabat nampak Nabi jalan detik ya. Orang utus Nabi tak naik. Nah. Falamma insarafa, maka tatkala selesai. Nah, sudah tahu mayat dah siap. Utiya bidabah. Mari pula Nabi. Nah, binatang sekolah para tiba Nabi pun naik. Nah, kalau boleh lah. Fakir lahu maka tanya dia. Faqala jawab Rasulullah. Tadi apa Nabi tak naik. Nah, mari satu kenderaan itu pun. Pas Nabi naik kalau boleh. Faqala jawab Nabi, innal malaikah kanat tamsi. Mereka pun jalan juga tu mayat. Nah, falam akun li arkab. Maka maka tidak ada aku ni nak dorai. Kalau mereka jalan, aku pun jalan itu. Falam akun li arkab. Wahum yang sunnah, mereka pun jalan buat mereka. Nah, pak aku nak naik. Mereka berjalan, tak nampak Nabi nampak. Falam mazahabu. Bawa sudah harus siap, mereka pakai gig, rokib tu aku pun naik. Nah, ini rawahu Abu Dawud wa Sahahu Albani. Ini dari satu hadis banyak kata jalan lebih daripada afdal daripada naik kenderaan kita ittiba'u janazah, turun jenazah. Ini satu dapat ulama kata fa inna jamhurul ulama wa minhum Malik wa Syafi'i wa Ahmad annahu yarau annal afdal al-masyu amam al-janazah. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, afdal jalan depan. Nah, ittiba' jalan depan mayat. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yadalilna sahabat Abu Bakar, Umar kanu yamsuna amama al-janazah. Nabi, sahabat, Umar, Abu Bakar jalan depan. Tapi lah dalam mazhab Syafi'i pun afdal jalan depan. Kalau supaya afdal jalan depan pada mayat. Nah, kita tak pernah pakai belakang. Itu satu pendapat daripada jumhur ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Cara ittiba' janazah. Patut dah buat kereta, mayat buat kereta pergi kubur. Tak ada kita nak turun nak jalan. Kita buat kereta. Nah, makan pun pergi. Pas kita orang sono nak pahala ni, dan nak turut dia tu tak ada. Yang sono ni kena usah. Dah kita ngaji dah minggu lepas.
Nah, sunnah tu mayat tu tak boleh tudung lagi. Suruh golak-golak gitu. Dan suruh kita ingat, tengok dia ingat pada mati. Kalau hukum tak nampak mayat lah. Kalau duduk jantung itu, nah bakal kita nak tengok, kita tengok pada alam akhirat. Hak sunnahnya, tudung tak ada, bukan ada apa. Tapi ayat sunnahnya, jatuh tak ada tudung. Bakal jantung gitu kan, ikut. Nah, nampak ya putih gitulah. Nampak kita teringat pada akhirat. Mengikut dalam Al-Muqri Al-Fuqhi dia kata wala ba'sa bihamdiha fis sayyarah. Tidak mengapa. Nah, maksud sunnah tak ada. Tapi kalau kita buat kereta mayat, la ba'sa bihamdiha, tidak mengapa. Nah, menanggung akan dia fis sayyarati, dia ada kereta. Nah, dengan kereta lah. Au ala dabbah atau di atas kenderaan. La siyama idza kanat al-maqara fa'ina. Lebih lagi kalau kubur tu jauh tu, lebih kurang. Boleh buat kereta. Tapi bagi kita tu nak itibak dengan motor tu itu. Nah, jalan kaki tak ada, nak turun kereta je dekat. Nah, itu di antara satu sunnah. Nah, hak kita ni tak kira lah mayat orang sunnah mayat pasal dia Islam tu, zahir Islam, sunnah kita tu ada apa. Nah, nanti kita tak tahu ada sunnah ni. Nah, betul kata dia zahir Islam, dalam hati yang kita tak tahu. Nah, kita sunnah kita kena turun hafal kubur. Dan sunnah kita kena tolong doa kepada dia supaya dia selamat daripada azab kubur. Kecuali dia tu zahir-zahir kafir dah tak apa tak nak turun. Dia ngaku kata dia kafir, dia bukan Islam tak apa. Nah, aku tak nak turun lah. Kalau zahir itu Islam, nah sunnah kita boleh turun lagi dia hafal kubur. Pas satu sunnah lagi ni, nah bagi orang tak turun tu dia fikir mayat mari ni sunnah diri halamat mayat. Ya tak boleh duduk. Nah, ini bukan wajib, sunnah. Nah, diri. Dia panggil al-qiyamu lil janazah. Diri orang lalu mayat. Zahirul hadis al-umum fa huwa mustahabun. Zahir hadisnya kata sunnah diri. Wa man tarakahu fala haraja. Apa tak diri tak ada apa? Karena sunnah mustahabun. Di annal qiyama laha sunnatun wa laysa biwajib. Karena diri itu adalah sunnah, bukan wajib. Nah, di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada yang kata sunnah ni. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama taratan. Satu kali Nabi diri, wa taratan qa'ada ukhra. Taratan Nabi duduk, tak diri. Mayat lalu Nabi tak diri. Nah, kadang-kadang Nabi diri. Padahal ladzalika ala adami wujud. Itu dah ada kata bukan wajib. Kalau wajib Nabi diri sama. Ini kadang-kadang lalu Nabi duduk, kadang-kadang Nabi diri. Wa amma janazatul kafir. Hanya Islam. Adapun kalau mayat orang kafir, usul mayat kita yusra'ul qiyam. Nah, sunat kita bangun juga di umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena umum perkataan Nabi, idza ra'aitumul janazah faqum. Apabila kamu tengok orang usul mayat, hendaklah kamu diri. Nah, ini rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Wajah fi ba'd riwayat lain banyak lagi. Qalu ya Rasulullah innaha janazah Yahudi. Wa Nabi suruh diri. Sahabat mayat Yahudi diri apa? Nah, faqalat alaysa nafsan, jawab Nabi. Nah, bukanlah diri tujuan diri dia. Nah, tujuannya Allah Ta'ala menyawa. Itu satu lafaz. Wa fi lafzin innama kunna lil malaikah. Kok kami diri ini bukan di Yahudi itu tak? Diri karena malaikat. Nah, untuk malaikat. Wa fi lafzin satu lafaz lagi inna lil mauti lafazan. Sesungguhnya mati ini sangat susah dia. Nah, kita kena diri dia, ikhtiar dia. Itu satu sunnah ni. Nah, sunnah bukan hak wajib dah. Nah, kalau kita diri tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau duduk pun, nah, tu sunnah juga. Kalau Nabi kadang-kadang duduk, kadang-kadang Nabi bangun, masalah jamak pada mayat. Dan satu hadis lagi daripada Abdullah bin Amr, annahu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah tamurru bina janazatul kafir. Seorang lelaki tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu untuk kami satu mayat al-kafir. Nah, nakumlah kami diri kayak Rasulullah. Qala na'am. Jawab Nabi, tak apa diri. Kumulah hamun diri.
fa innakum lastum taqumuna laha innama taqumun izaman lilladzi yakudul arwah. Nah, mundir itu bukan karena mayat ya. Mundir itu karena nak besar bagi orang yang Allah Ta'ala ambil nyawa. Nah, itu juga nyawa tu lah karena ambil akal. Itu di antara dalil-dalil masalah diri pada mayat. Kamarnya sudah mayat siapa di kubur. Nah, negara-negaranya yukrah an yajisa. Yukrah an yajisa alladhi yattabi'ul janazah qabla an tudah al-janazah ala al-ardi. Makruh duduk. Nah, orang ikut mayat tu makruh duduk sebelum orang letak mayat. Nah, kita kipak duduk mayat ada tak lagi, itu makruh. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zalik, ada Nabi lagi. Nah, kita duduk mayat sampai kubur dah. Nah, kita wasal rumah jalan kita duduk mayat tak duduk lagi. Makruh letak mayat dulu baru boleh kita duduk. As-sunnah liman tabi'al janazah alla yajlis hatta tudah min anakir rijal al-abdi. Sunnahnya orang ikut mayat ni tak boleh duduk, hanya letak mayat duduk. Wa amal insiraf, ada pun orang nak klik lalu, fa innal masru' li mutbi'a alla yansarifu. Dia siapa ke bawah tak klik dah. Nah, sunnah tak klik. Hatta tudah fil qabri, dia kita hingga masuk mayat dari kubur. Wayah progu mindak niha, hingga selesai tanya dia. Wahada kullu ala sabilil istihbab. Semua ni, kalau klik tak ada apa, di atas jalan sunnah. Kita dapat kemudah tu pergi, tak ada tahu apa, tak ada apa. Tapi hak bolehnya kita tunggu di apa kita tu tanya juga. Lakin al-afdal alla yansarifu at-tabi' lil janazah illa ba'da al-firaq min alladhi hatta yahtimu ajrain. Tapi afdalnya kita tak boleh klik. Nah, hingga lepas tanya dulu, hingga boleh kita boleh buat pahala. Ajrus salat tadi kita boleh dah. Lepas ajrul ittiba' ni kita boleh. Nah, boleh pahala tu buat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tabi'a janazati muslim fakana ma'aha hatta yusalli 'alaiha wa yafrahu min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qirat mislu jabaluhu. Hadis ni hadis sahih. Siapa-siapa tu mayat orang Islam yang kismaya, patu tanya siap, dia klik pada kubur dia boleh buat. Boleh buat ke pahala besar. Itu di antara kelebihan kita ikut mayat di kubur. Patu makruh kita tanya mayat tu masa 3 waktu. Nah, sebagai sabda Rasulullah SAW, salah sesaat kan Rasulullah SAW yanhana an nusalliya. 3 masa Rasulullah lagi kita mayat. Patu au nakbaru fihin mautan, ataupun kita tahu kubur orang mati daripada orang kita. 3. 1. Hina tatla syams bazigatan hatta tarfi'a. Masa tari mula-mula naik. Tak boleh nak mayat pun tak boleh. Nah, orang nak mayat isyraq, mayat duha tak boleh mayat betai tak naik. Isyraq pun kena tak kalah dulu kalau boleh mayat. Duha, kan isyraq dengan duha tak dulu. Banyak orang kata dulu. Ya isyraq ni, ya sunnah bagi isyraq ni kena orang dah hati lah, kena orang di semaya subuh. Patut duduk sejik, duduk baca Quran, duduk zikir, bawa naik tanggi itu baru sunat isyraq, boleh isyraq. Hak tu dalam hadis. Nah, baru boleh panas wajib. Ada pun orang yang tak ada sejik, tak ada semaya subuh, tak ada isyraq dia. Ada duha ya, duha boleh payah lah. Kalau masuk bawa tanggi segala, kapal ke sebelah tengah, boleh semaya sama duha. Isyraq celah tu. Nah, tapi tanggi naik tak boleh lagi. Nah, biar segala tu baru boleh mayat. Karena Nabi lagi jual ni mayat, mayat tak ingin melalui itu naga. So, yang kedua, hina yakum qa'imu zahirah hatta tamilu syamsu. Dia tahu diri. Ya semayat aku tak boleh.
Lepas tu nak taruh mayat dia tarik diri dalam juga. Dan Nabi lari tu lah tu. Nak taruh ke satu itu yang tarik dulu. Lepas tu yang tiga, wahina tudayyibu syamsu lil ghurub. Matahari nak gelap, nak jatuh dulu. Kita nak kaji taruh mayat tarik dulu. Nah, wa imam belum ada tu, wa imam lepas ada tu. Ada yang hadis sahih riwayat Muslim. Ada pun kita nak taruh di malam, ada apa? Kalau taruh mayat di malam, kalau kita ada gapo di malam, tak ada gapo. Pada 3 masa ni, hak Nabi kita lagi taruh mayat. Dia tarik naik, dia tarik diri dan tarik nak jatuh. Masalah lain tak ada gapo. Itu masalah hak taruh. Lepas tu cara taruh pula. Cara hak sunnah lah, yusannu an yudkhilal mayyit al-qabra min inda rijlai al-qabr. Disunatkan masukkan mayat dalam kubur belah di kaki. Kalau sunnah. Nah, kaki kubur. Dia nak masuk kubur tu kena mayat belah di kaki. Nah, summa yusalsila, kemudian baru Allah masuk. Ambil kepala dia tu, pakai Allah masuk ke kubur. Itu sunnah. Nah, faham tu? Ambil mayat tak oleh kaki dia, tak oleh kaki mayat. Dia duduk kubur kaki dia. Atau tak oleh hulu, oleh hulu kubur. Buat waktu mayat, pakai Allah, orang duduk dalam 3 orang pakai sambut masuk kubur lalu. Itu cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kata, "Yusannu an yudkhilal mayyit al-qabra min inda rijlai al-qabr, summa yusalsila Allah." Dah pakai Allah lagi. Jadi senanglah pakai Allah. Masukkan. Faiza lam yakun zalika, maka apabila tak mungkin dimakai itu, misalnya tutup mata gawa tali ada benda keluar ini, nah dari ulu ni udah kila min jihadil kiblah, masuk dari kiblah. Apa yang kita doakan ni kan? Nah, ni dia tak ada tu kita nak ambil satu gong gitu. Nah, kalau tak ada renung baru masuk dari ini dan gawa. Itu ayat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok pak kita nama ayat ni. Tak ada hulu Allah masuk dalam makam sunnah jaga. Ini hak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara yang katakan innal mayyita yudha min jihati rijlai al-qabri thumma yusalsil ila jihati ra'sihi ala jambihi al-ayman mustaqbilan lil qiblah. Mayat mula-mula tak dari hulu tu, tak musul situ. Lepas tu barulah kalau masuk, ambil kepala dia tu kalau masuk. Nah, maka kalau pak tu, pak tu mudah, maka waktu hadap dia ke belakang adalah. Hada huwal afdal was sunnah. Ini hal terbaik dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara waktu mayat. Nah, kita waktu tahu lakon, kita nak buat motor, kita buat adik kita. Nah, kalau ada adik kita mati sunnah. Nah, pokok kaum kelompok tu dan anak dia atau adik dia tu dan waktu mayat dan kan tak ada tak apa biar tak ada apa. Nah, masalah waktu mayat was sunnah inda wati fillah, dan sunnahnya letak mayat tu dalam lahap. Nah, kita main dia lahap tu lah. Nah, hak sunnah. Lepas tu kalau tak boleh buat apa panggil syak belah tengah tu. Nah, letak mayat tengah. Ada pak tanah butuh kalau tak boleh buat tak tengah tu. Tapi kalau boleh buat kena buat dia lahap dia. Apa dia lahap kita bagi. Lepas tu biar tak tu ayakul wadi orang yang tak mayat masuk ke kubur tu sunat baca ke apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi baca. Nah, bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak mayat tu baca. Nah, baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yusannu ta'mi al-qabr, disunatkan dalam kubur. Diya'mal 'ala al-mayyit, untuk kita kata amir mayat. Minas sibab, daripada menata buah nak gali, wa min khuruji raiha, daripada keluar bau apa-apa musuh. So kita dalam mayat. Ayat kepak kita gali kat ada lah. Dan tujuannya untuk nak jaga gali menata dan bau tubik dan kubur pecah dan sebagainya. Dia tawalla idkhalul mayyit qabrahu al-wasi. Ya. Orang yang boleh masuk mayat dalam kubur tu kalau ada wasiat, nah, dia wasiat.
misal nak mati ni ada usia dia buat turun dia ada kubur. Nah, kadang-kadang kita ada kok bukan tu ni waktu lupa Allah. Nah, lepas tu kubur. Ada juga orang pak kita. Nah, kalau boleh tu guru hanya punya tu yang mungkin kata lepas tak kubur. Nah, pakai usia dia tu. Patut kalau tak ada usia ya kan cuma apa di bau, orang baru dia. Kalau orang baru tak ada orang ni mati dah. Semua ayy muslim ko Sulaiman patut tak apa. Nah. La mani dzalika. Nah, tak ada apa. Tidak dilarang dipakai itu. Karena Nabi sendiri pun waqad wada'a ihdabanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabriha ghairu maharimiha ma wujudi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Nabi tak turun dari anak orang lain. Orang suku takak untuk anak Nabi kita mati sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yusannu wad'ul mayyit fi qabrihi ala shaqqatil ayman mustaqbil qiblah. Ini tak ada apa. Nah, disunatkan letak mayat atau dalam kubur belah kanan muka hadap ke belah. Wala yudhu tahta ra'sahu wisadah. Jangan letak di bawah kepala tu sunnahnya bata. Tak ke bata tu daripada tanah, daripada batu, karena lam yasbut dzalika. Nah, bawah kepala mayat. Nah, kita nak tak buat bata, maka tak ada sunnah. Maka tak itu. Patut kaliha jamhurul fuqaha wada'a saubun atau wisadah. Jamhur ulama tu mereka boleh kata makruh. Letak kain atau letak bata atau nak wizar fil qabr. Nah, kita nak masuk bata pun ada orang yang bata, dah bukan orang lapis kepala, tak ada sunnah juga. Tapi mengikut ada beberapa ulama Ibn Hizam dia kata la ba'sa. Nah, boleh tak ada apa. Tapi sunnah tak ada. Ada satu pendapatnya Ibn Hizam dia kata la ba'sa. Bibasti saubin fil qabri tahta al-mayyit. Kalau ini Hizam kita nak lapik kain dan lemai, kain poh mayat. Nah, boleh. Karena apa? Karena mengikut dia pendapat pada hadis Muslim pada Ibn Abbas berkata, "Busitu fi qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam qatifah hamra." Karena dihafal dari kubur Nabi kita tu kain warna merah. Letak Nabi tu hafal kain tu, letak Nabi kita dah kain warna merah. Lepas tu perbuatan ni semua sahabat tak ada. Tak ada tetap lakon dah, maka tak lakon. Ini dari Muhizah kata boleh letak. Harus lah, dan kesunah kabar tak lah, harus letak. Masalah kita nak apa, mayat. Tapi sunnah tak ada lah. Dan hak sahabat tak masalah Nabi. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wastahabal ulama an yuwassida ra'sal mayyit bila bina. Atau hajar atau turab. Dan disunat oleh para ulama bahawa musnahkan kepala mayat dengan labinah, dengan batu atau tanah. Nah, wa yahdi bi khadhil ayman ila labinah wa nabiha. Sanda tu balik tu lah. Nah, satu sunnah. Nah, ambil ikutlah kapal tak mayat tu balik. Patu yusannu ba'da ayyahu wa min wadihi qabla an yahussu ala kulli muslim min al-hadirin ala qabli thalathiyat min ad-durab. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sudah siap tu. Sandaran ni tak gapo. Nah, patut kita teratas ni sunat, kalau tak ada kita sunat tepat tanah. Nabi pada wedah lewat sendal mayat tepat tanah. Karena apa? Karena yusannu ba'da an yafragha min wadi fi qabri an yakassu kullu muslim min al-hadirin ala qabri thalathati asiyat min at-turab li fi'li sallallahu alaihi wasallam. Sunat kita di ngata mayat. Tapi itu si pego tang mayat itu sunat kita ni siapa-siapa tu kepala tu kepala wi pada Allah. Karena hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla janazah summa ata qabril mayyit hatta alaihi turab min qibal ra'si thalathan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mayat jenazah pasti dia kubur. Pasti dia kepak tanah 3 kali untuk kepala Allah pada wedal.
Itu satu sunnah juga lah, kita tepat tanah. Karena satu hadis lagi dalilnya, hadis Amir ibni Abi Rabi'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibn Maz'un, fakabbara alaihi arba'an wa atta al-qabr fa hassa alaihi salasati wa huwa qa'imun inda ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya di atas seorang sahabat nama Utsman ibn Maz'un. Dia takbir 4 rakaat, kemudian dia duduk kubur. Kemudian Nabi kita tepat tanah 3 kali. Wa huwa qa'imun dia berdiri. Inda ra'sihi, di sisi kepala mayat, tepat tanah bui. Nah, lepas tu ulama mari kata sunat baca mula dah dia kepala hak ulama dah ni. Nah, Nabi tak ada. Nah, wastahabba al-a'immah ats-tsalasah, disunatkan oleh 3 mazhab an yakula min al-hasyiatul ula. Kalau pertama tu baca minha khalaqnakum, minha khalaqnakum. Mana ulama ni? Nah, bui pada jalan. Pakai kedua, wa fiha nu'idukum, baca ayat ini. Dan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika lima wada'at Ummi Kulsum bintahu fil qabri. Dia dalil ngati kata Nabi baca juga. Nabi baca bila ketika taruh anak dia nama Ummi Kulsum di kubur. Itu patannya baca, beri kepada orang hidup dalam kubur. Nah, ini satu sunnah lah. Nah, untuk kita hak tepat, hak ni tengah kata dia dah dalilnya masalah baca. Nah, baca masalah hak tepat tu sahih. Hak baca tu. Nah, tengah hadis dia dah. Kemudian dari mazhab Syafi'i ni, yusannu an yaku sunnah oleh waktu turun mayat tu, baca wajib di hak dari Syafi'i ni. Nah, kata Nabi baca mana bismillah, alhamdulillah. Nah, hak dalam mazhab Syafi'i ini, kami orang tu mayat tu wi baca doa wajib. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Fatih doa. Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Dan dia tahu mayat tu doa dia. Kami dalam mazhab Syafi'i ni. Apa mana ya Allah bukalah pintu langit bagi ruh mati ini. Wa akrim nuzulahu, dan beliaulah ruh ni. Wa wasi' madkhalahu, dan keluarlah mana kubur dia. Wa wasi' lahu fi qabrihi, dan keluarlah hidup dia dalam kubur. Itu doa dia tahu dalam mazhab ini lah. Nah, Nabi ni sunat doa dia tu. Doa dia sudah siap. Nah, dia tahu siap. Tapi Imam kata ada sunat baca lah ni. La yatlubu qira'atu syai'in dah hazwi at-tura' tidak fil hadis. Nah, dalam beberapa mazhab dia kata tidak tutup baca kopiah patanah tu. Karena baca tu adalah hadis ni. Nah, Imam tak mau baca. Sudah tu. Cara tahu kubur ni, nah, orang tahu kita ngaji ni kena tahu ni. Yusannu an yurfa al-qabru miqdar syabran. Sudah dia tu taruh dia kamu kubur tu tinggi pada tanah tu pada jika miqdar syabran, pada jika. Liyulama annahu qabrun, supaya tahu kata kubur. Nah, menjadi pokok di telur tu lah. Nah, naik kubur. Itu sunat. Wa yakunu musayyinan. Patu yang itu pokok utara, tinggi ikut pada nak kaki. Kalau kita kamu kubur siap bola sudah tu tinggi kepala, nak kaki tu dia tegak lah. Nah, tapi itu wayakun musayyinan, ay adahi atisina mil ba'id, wisupun dengan gahuta. Ay ada hayati sina mil ba'id. Li'annahu san'atu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dapat buatnya masa tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Summa tudu alai al-hasabat. Kamu ada letak ke atasnya tak kubur, tak tanda. Nah, batu tak apa lah, tak tanda kubur. Tujuan apa? Dia orifan dah kuburun. Ini tahu tak kubur, tak tanda batu depan. Semua tarusul al-hasabat bil ma' diurud zalika min as-sunnah. Kemudian igu air. Nah, atas tu karena tak terima kita pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang igu air tak kubur ni ada pilah itu, tengah hadis ni, tengah hadis hasan. Nah, nanti lepas lalu siap tu ambil air kat kubur.
Ada pun dalam rekod sunnah ni dia kata ada apa? Ni ada satu sunnah Rasulullah SAW yang dalam dengan hadis ni sunnah kita juga air. Nah, setengah kita tengok hadis tu tengah hadis tu tengah hadis tu. Lepas tahu siap tu juga air. Hadza mustahabun idza tayassara dzalika dalam rekod sunnah. Dia kata ini disunat apabila ada kemudahan. Li'annahu yasbutu turab karena kita tak lalu kijak tanah. Dia kata. Nah, wayah pozuhu dia nak jaga tanah. Itu mahal tanah tu boleh jiru. Waru ya annahu wudi'a ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastahabu an al-ma' hatta yasbutu turab wa yabqa wadihan ma'luman. Tujuan tu ya di tanah kawalai tujuan nawi kijak tanah. Dan hal itu tahu masalah banyak. Kemudian yustahabu doa lil mayyit ba'da dafnihi. Disunat siap tahu lakon tu disunahkan berdoa bagi mayat selepas dani. Karena sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salu li aqikum at-tasbih fa innahu al-an yus'al. Pada itu sunat berdoa. Nah, bagi mayat siap tu bakal pergi belakang tu bakal doa belakang pada ahli mayat. Nah, ada pun talqin tu. Nah, waktu kita nak kecek ke talqin. Banyak ulama dalil tak boleh, banyak ulama dalil kata tak boleh. Nah, kita nak ayat hadis sesuatu dan beberapa ulama masalah talqin. Tapi hak sunnahnya Nabi sudah tahu, Nabi diri, lepas tu Nabi baca. Nah, dalat as-sunnah sabitah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sar'iyyati du'a lil mayyit ba'da dafni. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ad-dafni al-mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alullahu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Hadis ni ceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada tanda mayat waqafa alaihi, Nabi berdiri dan menyata taklah diri di atasnya tak kubur. Waqala, Nabi kata istaghfiru li akhikum, hendaklah kamu baca istighfar kepada saudara kamu. Sudah istighfar, doa minta ampun dia, istighfar. Allahumma ighfir lahu, itu maknanya Allah Taala ampunkan baginya. Was'alullahu lahu tasbih, dan minta dia tu wilpah pada azab kubur. Fa innahu al-an yus'al, maka sesungguhnya sekarang dia ditanya. Bukan lagi dan sebagainya. Lepas tu cara doa tu doa masing-masing pun boleh. Dan doa seorang amin amal tak ada apa. Ngikut dapat ini mimbar. Dia katakan wala haraj fi ayyad'u wahid wa yu'amman as-sabi'un aw yad'u kulla wahid bi nafsihi lil mayyit walillahi walit taufiq. Dia kata tidak mengapa bahawa doa seorang patut mengucap amin hak dengan lama-lama. Bakal berikut seorang doa seorang amin tak ada apa juga. Aw yad'u kulla wahid bi nafsihi lil mayyit. Atau nak apa doa belaka. Kalau Pak Rita ni tak pandang. Tak pandang tak apa doa orang Melayu tak ada apa. Doa orang Melayu tak pandang masalah doa orang. Ya Allah ampunlah mayat. Apalah dia nu bisianu. Dan keluar surga dia, kubur dia. Jadilah dia ahli surga dan sebagainya. Doa orang Melayu tak ada apa, tak ingat masalah. Itu mengikut dapat. Ini membab ini boleh doa orang. Patut hal lain kata amin amin tak ada apa juga. Atau apa mana pakai doa masing-masing. Karena doa ni, amat penting sekali. Lebih lagi, ada anak cucu tu kena doa banyak dia kubur. Apa yang katakan al-ittihad fi doa ni, istighfar zakat wal unsa min auladil mayyit. Anak tak kira anak tina anak jatuh. Daripada anak-anak mayat ni, dia tu lebih afdal berdoa pada mayat. Doa apa dia? Bil maghfirah wal rahmah wal jannah wal itqu minan nar wa nahwi dzalik. Minta Allah Taala tu ampun dosa dia, itu rahmat, dia boleh masuk syurga, lepas dah pindah neraka, tinggal nak kubur. Minta ampun dosa dia, itu rahmat dia, lepas azab kubur, lepas pada azab neraka. Itu doa.
wa huwa du'a lahu bil maghfirah fi majzah azimah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sedang kita tak ada kamu doa anak tu lebih lagi, lebih besar lagi. Inna rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Seorang lelaki ini terangkat derajat dia dalam syurga. Fayaqulu anna hadza. Dari mana aku ni terangkat aku derajat dalam syurga. Dia pelat. Seorang lelaki dia pelat. Dia adalah tinggi dalam syurga. Nah, itu mana akak naik. Fayaqulu bistighfari waladika laka. Dikatakan riwayat dia, karena anakmu dah minta ampun bagimu dan boleh akak derajat. Ini besar. Tapi itulah kita ni perlu kepada anak yang soleh. Anak soleh ni penting kali. Karena tak ada roh nak pergi kita dalam kubur esok. Kalau ada anak soleh kita boleh pakai bonah banyak. Tapi itulah kita kat dunia ni, kita nak agama, kita nak didik anak kita menjadi anak kita soleh. Barulah kita tu boleh pakai bonah dari kubur, kecek undang-undang. Dan pakai bonah ni pahala anak dah buat siapa kita semua duduk dalam kubur. Lepas tu kita kena usaha diri anak kita. Atas dunia ni nak anak kita ke anak soleh. Anak soleh ni apa dia? Anak boleh turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang boleh turut perintah Allah Subhanahu wa taala, anak yang boleh tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita dah usaha. Oleh kita tak dunia lagi tu usaha Quran. Tak ada usaha untuk menjadi anak soleh. Usaha kami anak kita tu boleh baca Quran semua. Ngapa Quran, ingat Quran, boleh mai sedih semua. Semaya tak tinggal. Kita usaha dah anak kita dapat anak. Sampai itulah kita di hari ini. Kita perlu usaha tak dunia lagi, bahawa kita tu akan selamat di dalam kubur. Waktu yang penting kali anak soleh. Kamera itulah pada malam ini sedikit banyak insyaAllah kita akan sambung lagi. Masalah sudah tanya ini, yang hatam penting dan sebagainya. Dan masalah apa dia cocok lepas nyong, lepas apa ni, patuh dan panggil tunggu kubur dan sebagainya itu adalah itu daripada sunnah kita. Kita ngaji kita perlu kita tahu insyaAllah. Itulah pada sedikit banyak pada ini apa yang kita belajar untuk kita nak beramal insyaAllah. Aku lupa lihat wa astagfirullah wa bihamdihi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.